Kalau aku ada duit kan memang aku beli tu. Langsung tak ada bunyi bang. Dia pandang. Nampak dia pandang. Masa dia cucuk aku. Cukup. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ni abang agak excited sikit di mana sejujurnya abang tak sangka pun yang abang boleh dapat review kereta ini. Ini adalah antara kereta elektrik yang abang cukup excited. Sebab apa abang excited? Sebab tahun lepas masa dia launch kereta ni dan dia umum harga ni, saya katakan okey. Sebab kalau nak dikomparekan dengan yang non-EV, contohnya macam Lamborghini Urus ataupun Aston Martin DBX kan, yang ini dia ada keistimewaan yang ada pada kereta ni, tak ada pada kereta-kereta yang dua yang abang sebut ni. Abang nak korang bersama-sama dengan abang excited juga sebab bukan senang kita nak tengok ataupun bukan senang kita nak jumpa review, especially dalam bahasa Melayu, bercerita tentang Lotus Eletre yang ini. Tapi macam biasalah, sebelum itu, bagi korang yang baru jumpa channel ini yang masih belum subscribe, tolonglah kita orang subscribe. Tolong jugalah orang kata-kata loceng juga. Dan kalau free kan, jenguklah kita punya social media lain kan. Facebook, IG, TikTok Pelaju. Pergi situ komen, say hi ke, lama tak jumpa ke, apa khabar ke. Jangan lupa. Seperti mana abang katakan, ini adalah the first hyper SUV in the world. Dan untuk pasaran Malaysia sebenarnya dia ada 3 spek tau. Dia ada basic spek, dia ada S dan juga R. Yang ini adalah medium spek lah. Yang ini adalah versi S. Cuma membezakan S dengan R ni adalah dari segi performance. Tapi kita nak cerita dari segi design. Kalau kau nak tengok daripada Lotus yang dulu dengan Lotus yang sekarang selepas Geely takeover, dia melalui satu fasa yang totally berlainan. Sekarang ni untuk Lotus, dia dah banyak lebih kepada ergodinamik ataupun aerodinamik. Contohnya apa? Kereta ini memang ada banyak ongap angin. Untuk dia punya CD kat atas saya adalah 0.26. Sangat-sangat bagus. Di mana semua lubang yang kau nampak ni, ini bukanlah dari segi kosmetik. Tetapi ini memang function. Kalau kau nampak, ini boleh masuk tangan dekat bahagian bawah. Bawah ini, kalau masa kau driving, dia akan terbuka tau. Termasuklah dekat bahagian atas. Semua ini memang function bawa daripada hadapan sampailah ke bahagian belakang. Dan seterusnya, untuk warna ni agak special sedikit. Di mana yang ni dinamakan sebagai Blossom Grey. Di mana dia macam like dua, orang kata macam dua alam lah. Dia ada dua colour berbeza. Kalau bawah matahari, kau nampak macam pink colour. Dan kalau kau nampak macam bukan bawah matahari, nampak macam grey colour. Dan untuk ini dia punya lampu ni dibagi pada dua bahagian. Satu, yang ni adalah lampu DRL sepenuhnya dengan lampu signal berbentuk sequential light, dan juga lampu utama dia berada dekat bahagian bawah ini. Dan beralih untuk bahagian sisi pula, dia yang ni kita nampak dia macam ada wind ash dekat sini berwarna gelap, glossy black dekat bahagian sini. Dan ada ramai yang tanya sebab first day masa first day abang buat kereta ni, orang tanya, "Bang, ni apa benda?" Yang ini sebenarnya dia adalah LiDAR kamera lah. Dia ada LiDAR kamera di mana untuk kereta ni dia ada 23 radar, termasuklah dengan 4 LiDAR, termasuklah dekat bahagian atas. Kalau kau nampak dekat atas ni sebenarnya dia adalah kamera tau. Di mana kalau kita berjalan dia akan buka. Dan untuk yang ni rim yang ini standard 22 inci. Okey? Di mana steam standard 20 inci dan gunakan tayar jenis Pirelli, tetapi korang ada optional untuk pergi ke 23 inci. Dan juga dikata untuk brake pad dia, untuk brake pad yang ni memang color berwarna hitam lah. Dan juga dia ada tulisan Lotus berwarna gold atau warna kuning. Tetapi kita ada option juga. Kita nak tukar color hijau boleh, nak color kuning boleh, nak color merah boleh. Semua kita boleh pilih. Dan kalau kau nak tukar kepada jenis seramik pun boleh juga. Dan seterusnya, untuk bahagian tepi, yang ini adalah tempat charging station ni lah. Okay? Di mana untuk charging station ni memang more premium sikit lah. Di mana yang ini, interestingnya pasal ini adalah dia adalah didatangkan dengan 800 volt architecture. Even dekat BMW, dekat Mercedes pun tak ada juga. Dia cuma 400 volt saja. Tetapi untuk yang ni memang 800 volt, di mana dia boleh support until 350 kilowatt punya charging untuk DC dan juga 22 kilowatt untuk AC charging. Untuk yang ni charging kalau 10% sampai ke 80%, kalau kuda gunakan DC
Average dia akan ambil masa lebih kurang dalam 20 minit saja. Dan seterusnya kita nampak tepi ada kamera, okey. Semua inilah side kamera, ada 360 kamera. Dan ini yang part lebih menarik, okey. Di mana? Ini dia. Ini adalah side mirror camera. Yang ini confirm netizen akan cakap, ini bang, kalau kena terajang dekat dek bamak motor ni memang habis lah bang. Tapi yang ni optional. Di mana kalau standard dia memang cermin biasa lah. Tapi kita nak tukar yang ni, boleh tukar dengan carbon fiber sekali. Berapa harga yang ni? Tak mahal. RM12,000 je. Dan seterusnya untuk bahagian tepi ni kita nampak, dia nampak macam macam kemek sikit lah, macam kena langgar kan. Tapi sebenarnya tidak. Dia lebih daripada aerodinamik sebab angin daripada depan, bawa ke sini, masuk ke sini, dia akan keluar ke sini dan dia akan bawa terus ke bahagian belakang. Dan untuk yang ni, dia punya door adalah like hidden door lah. Dia akan keluar, dia akan tutup. Dan juga yang ini adalah jenis gunakan frameless. Cermin ni memang dua lapis. Dua lapis ni lebih kepada kesenyapan dalam kabin lah. Lebih kepada kadar MVH yang lebih baik dan juga cermin yang lebih baik juga. Yang ini, selain daripada kereta ni, saja nak beritahu, Tesla abang pun dia macam ni juga. Dia double layer jugalah. Dan seterusnya, kalau kau tempat, bahagian tepi pun dia ada side skirt macam like glossy black punya side skirt. Dan kalau kau nak tukar kepada carbon fiber, semua boleh. Ini nak carbon fiber, ini nak carbon fiber, ini nak carbon fiber, semua boleh. Minta je, tapi kau kena bayar lah. Yang ni datangkan dengan bubung panoramik. Sebenarnya standard tak? Tapi untuk bubung panoramik ni kau kena tambah duit. Berapa ringgit? Aku tak ingat. Tapi nantilah aku cuba tengok. Kalau sempat nanti dalam kereta kita akan cerita kejap lagi. Memang Lotus memang pentingkan aerodinamik, termasuklah dekat bahagian belakang, di mana kalau nampak dekat C-pillar dia tu, dia punya angin akan keluar dekat sini. Okey? Dan juga daripada belakang ni, bawa depan ke tepi, dia akan keluar sini. Nampak ni? Ini tangan boleh slow ni. So kiranya memang angin boleh keluar dekat sini. Termasuklah spoiler atas pun memainkan peranan yang penting. Nampak memang mainkan peranan penting. So ini adalah salah satu aerodinamik. Dan juga yang belakang pun ada kamera LiDAR juga dekat bahagian sini. Belakang ni memang on macam ni lah. So depan pun kalau on memang rupa dia macam tu. Dan seterusnya dia ada spoiler juga yang kecil, carbon fiber, optional juga. Dan ini adalah trend sekarang lah. Semua orang dah banyak brand kereta buat macam ni. Lampu memanjang kiri sampailah ke bahagian kanan. So cantik-cantik, sebenarnya memang cantik dibuat macam ni dan nampakkan lagi premium lah. Dan juga yang ni menggunakan perkataan abjad Lotus. Dan untuk bahagian bawah pun sama juga. Bumper bahagian bawah ada kemasan glossy black dan juga dari segi orang katakan carbon fiber juga. Carbon fiber ini adalah orang katakan optional juga. Dan untuk yang ni didatangkan dengan electric power boot. Okey? Di mana untuk electric power boot, belakang space memang besar. Tak salah abang, lebih daripada 500 liter, almost 600 liter tak salah abang. Di mana yang ni memang besar gila lah. Okey? Di mana yang ni kita buka dan juga cuma limited dia bahagian bawah dia tak ada banyak ruang. Dia cuma boleh letak kabel dan something je sebab bateri adalah berada di bawah ni. Dan lebih menarik juga, kereta ini turut didatangkan dengan air suspension. Di mana dia sangat cepat tau sebab dia memang dah ada gas dekat dalam tu. Naik turun memang sangat cepat. Biasanya kalau air suspension ni dia kena tunggu masa dulu untuk turun naik. Tapi nampak, nak turun boleh, nak naik boleh. Dan pada masa sama juga, air suspension ni dia akan bergerak ikut kepada kita punya pemanduan. Dan jika pemanduan kita laju pada waktu itu, dia perlu reducekan, dia akan rendahkan. Dan pada masa sama juga, kalau kita masuk route off-road dan sebagainya, dia akan tinggi juga. So kiranya dia boleh dua, sama ada secara automatik ataupun secara manual. Dan satu lagi yang terlepas pandang adalah ni. Sebenarnya di sebalik spoiler kecil ni sebenarnya dia ada spoiler yang besar juga. Certain speed spoiler ni dia akan buka. Dia ada dua level. Okey? Dia ada dua level, dia naik satu level, dua level. Tapi kita boleh buat secara manual boleh, secara auto boleh. Tapi biasanya kalau kita buat laju, spoiler dia akan naik. Tujuan dia adalah untuk aerodinamik. Okay, so untuk bahagian dalam dia memang totally different dengan Lotus yang sedia ada. Aku memang puji gila-gila dari segi finishing, dari segi dia punya material memang nampak mewah gila. Disumbatkan dengan banyak benda lah, di mana kalau kita nampak, dulu tak pernah lah dapat skrin. Yang ni memang skrin besar gila, 15.1 inci. Skrin ini mana everything is control here jugalah, termasuk dengan sistem infotainment. Dan pada masa sama juga, dia ada dua skrin yang kecil. Okay? Dia ada skrin yang kecil 12.6 inci dekat bahagian driver dan juga bahagian passenger. Untuk passenger memang boleh control, nak dengar lagu apa, nak next, semua kita boleh control. Dan pada masa sama juga dia ada head-up display dekat bahagian atas jugalah. Dan segi material digunakan, ini adalah soft dengan jahitan benang merah besi, memang betul-betul besi.
memang quality ni soft, hard, soft. Dan juga of course yang ni semua adalah menggunakan Nappa leather, termasuklah dengan Alcantara. Ini memang real punya Alcantara. Ini Alcantara, tengah bahagian Alcantara, bumbung Alcantara, seat pun antara Nappa leather dengan Alcantara dengan jahitan benang merah. Semua adalah memang gila. Aku boleh katakan sebenarnya I'm very impressed lah dengan build up quality dia. Dan of course macam abang katakan, semua ini boleh custom. Contohnya tepi ni kalau letak carbon fiber boleh. Yang ini kalau tak nak warna hitam, kalau letak carbon fiber boleh. And benda-benda lain, yang ni masuk dengan speaker. Yang ni speaker ada 23 speaker. Dia nama KEF speaker, KEF. Dan juga yang dalam ni pun ada color. Kalau base color dia ada warna gold, yang ni warna merah dan sebagainya. Yang ni pun kita boleh pilih juga. Termasuk dengan seat. Seat pun kita boleh pilih. Kalau nak color apa, kita boleh pilih. Dan selain daripada tu, untuk yang ni juga dia ada juga wireless charging kat sini. And sini adalah control aircon dan juga dia punya tool gear memang kecil je. Okey, PRND semua memang kecil juga kat sini. Dan juga dia ada light pedal shift, tapi pedal shift ni lebih kepada control drive mode dan juga brake region braking lah kat sinilah. Inilah dia side mirror dia, di mana memang aku semak sikit. Yang ni kita cerita kejap lagi, tapi yang side mirror ni memang left and right, di mana digantikan yang tu kamera yang ni, dan dia ada yang kalau nak setting kita just adjust ini je. Dia tak ada guna button, semua guna yang jenis touch. Kalau dekat belah passenger pun kita control kat sini. Tak payah kita nak pergi alih situ kan. Dan dia boleh zoom lagi, nampak? Nampak dia boleh zoom. Tapi memang agak semak, tapi after the 3 days aku bawa, I'm okay, I'm good, I'm fine. Dan yang lain-lain semua adalah glossy black dan sebagainya. Dan juga ada armrest yang agak besar. Tapi secara overallnya kat depan ni memang superb lah. Sangat baik. Dan untuk bahagian belakang pula, dan semua ni pintu ada vacuum door Dan untuk bahagian belakang memang luas lah. Di mana Lotus tak pernah keluar pun seat belakang yang seluas macam ini. First time betul tuan puan. Dia dah macam DBX dah. Dia dah serius macam DBX. Memang space belakang memang agak luas dari segi build out material dia. Boleh buat ASMR lah. Nampak ni? Kan? Yang ini memang datangkan dengan sunroof, tetap moonroof, tapi yang ni dinatangkan dengan electro komik, di mana yang ni dia macam X70 abang lah. Dia ada privacy, kita boleh gelapkan dan juga kita boleh cerahkan. So tak adalah isu panas dan sebagainya. So dari segi belakang sebenarnya kita pun ada optional tau. Yang ni adalah 3 seater, tapi pada masa sama juga kalau kau nak adjust pada 2 seater pun boleh juga. Yang tu kena bayar. Tak silap abang dekat almost 30,000 kot kalau nak convert kepada 2 seater. Tengah dia ada tempat letak tangan, armrest dan juga screen. Yang ni screen TFT 8 inci, tapi kalau yang 4 seater abang nak tengok, screen dia dianjak ke bahagian sinilah. Dan juga ada aircon juga lah bahagian belakang. Aircon tengah ada. Dekat B pillar pun ada juga. Kiri dan juga kanan pun ada juga. Dan of course yang ni siap didatangkan dengan ambient light. Ambient light yang kita boleh pilih ikut pada mood pada kita. Dan untuk seat yang ni pun kita boleh adjust, di mana untuk yang ni kita boleh adjust, nampak atas dan juga turun. Tapi untuk yang 4 seater, 2 seater kita boleh pergi depan belakang. Tapi yang ni memang dia cuma boleh sandar, baring ataupun ini. Tapi space agak besar dan juga yang ni nampak agak besar dan juga space pun agak okey juga. Cuma yang ni dia tak support sikit lah dekat lutut ni sebab kedudukan yang ni walaupun dia flat tapi dia agak tinggi sikit sebab dia bawah dia ada bateri. Dan overall sebenarnya okey lah, selesa lah. Siap dengan ada armrest lagi, boleh letak cup holder, boleh letak barang-barang kecil lah. Tapi secara overallnya belakang okey. Okey, aku amazed lah dengan dia punya build up quality. Yalah, dekat 7,000 kan. Takkan dia nak buat yang cokok-cokok lah. Betul tak? Itu cerita dari segi bateri. So, memandangkan kereta ni besar dan kereta ni berat juga, so diperlukan kapasiti bateri yang besar juga. Di mana yang ni bateri ni memang besar. 112 kW bateri dengan 603 horsepower, 710 Nm torque, 0 to 100 4.5 saat. Dan inilah bunyinya. Tak ada bunyi. Mungkin yang tanya soalan favorite lah, bang, berapa jauh boleh pergi EV kot bang? So yang ini kalau ikutkan WITP boleh pergi 600 km untuk full charge. Tapi masa abang ambil ni, abang pergi charge dia boleh pergi lah 500, lebih kurang 520, lebih kurang macam tu je. Dia bergantung kepada kita punya cara pemanduan lah. Dan juga untuk yang ni sebenarnya dia ada 5 mode tau. Di mana kalau nampak sini dia ada off-road, dia ada range, dia ada tour, dia ada sport dan juga dia ada individual. Setiap mode ini memainkan karakter yang berlainan, termasuklah dengan air suspension. Okay, di mana kalau kita pergi ke off-road, dia akan naik air suspension tu. Kalau kita pergi ke sport mode, dia akan turun. Dan untuk individual mode, kita boleh pilih. Dia ada 5 level yang kita boleh pilih. Sama ada lowest,
low, standard, high ataupun highest lah. Dan of course yang ni belah kiri ni adalah brake regen lah. So yang ni macam single brake pedal lebih kurang macam tu lah. Dia akan recharge balik bateri. Berbalik kepada pemanduan pula. Okey, dari segi power, tak payah cakap lah. Semua EV memang ada power. Instant top memang ada. Pergi, tekan, pergi. Pup, pergi. Langsung tak ada delay. Pup, 150. And cuma dari segi handling lah. Handling, Lotus memang terkenal dengan Lotus handling. Tetapi, untuk yang ini kan, first, okey, ini jujur lah. Di sebalik tadi aku puji, mungkin aku tak pandai bawa kereta. Tapi, masa aku bawa kereta ni, dalam keadaan laju, mungkin 160, aku rasa jadi takut. Mungkin sebab dia tinggi, faktor, tapi dia sebenarnya dia rendahkan kereta tu. And kedua, mungkin dia berat lah. Dia berat dan juga weight bateri dia berat yang membuatkan aku jadi takut. Dari segi turning radius pun quite good juga. And then dia punya aerodynamic memang quite good juga. Memang smooth je, memang tak ada dengar apa-apa. Even yang tingkat ni pun, aku tak dengar. Motor lalu dengar lah. Itu pun exhaust dia. Kalau tidak, bunyi angin memang sangat-sangat jarang. Tapi secara overall kan, boleh beli babe. Tapi last lah sebelum kita pergi ke closing, aku belanja kau sikit berapakah speed yang boleh pergi. And then aku gunakan tour mode je. Aku tak pergi ke sport mode pun. 15, 16, 17, 18, 19, 200. Wow! Bersedia cucu aku wow! Okey lah handling dia. Cuma semalam aku takut sebab hujan lah. 190. Simple babe. Kau tekan je pergi. Kau tekan je pergi. Even 160 sekarang ni, kau dengar bunyi angin je nampak. Okey lah. Aku tarik balik. Sebenarnya aku takut tu je. Handling dia okey. Handling dia sharp. Multi-link belakang bagus. 210. 22. Cukup. Astaghfirullahaladzim. Tapi braking dia bagus lah. Sangat bagus. Dan berbalik kepada harga yang ini, harga asas adalah start daripada RM698,000. Tak termasuk dengan benda-benda yang abang cerita tadi lah. Termasuk dengan carbon fiber, Apex carbon fiber harga lain, kalau rim harga lain, kalau yang macam like termasuk dengan yang dari segi cermin sisi itu harga lain. Semua adalah optional yang kau boleh tambah. Bagi abang, harga ni murah. Yang ini RM698,000 memang murah. Sebab apa? Sebab dia tak ada tag. Dan kalau kita nak comparekan dengan pesaing lain macam like DBX ataupun Urus, itu busuk-busuk termasuk dengan tag 2 juta bro. So aku rasa sampai sini saja video kali ini. Agak panjang sikit kita cerita sebab I think agak berbaloi walaupun panjang sebab macam abang katakan, kita agak bangga juga sebab kita adalah yang dapat review kereta ni. Sebab bukan semua orang dapat review kereta ni. Dan I think ini juga adalah untuk korang jugalah, especially dalam bahasa Melayu. I think mungkin tak ada lagi yang buat bahasa Melayu yang versi yang review test drive macam ni. So I think sampai sini saja video kereta kali ini. Macam biasalah, kalau korang sudi-sudi yang masih belum follow lagi, tolonglah follow kita orang. Orang katakan juga follow jugalah social video kita orang, Facebook, IG, TikTok Panlaju. Dan kalau sudi, jenguk jugalah abang punya social media, Facebook, IG, TikTok Abang Gan. Dan saya akan menjumpa anda pada masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.